إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول. Bagi apa dulu? Bermula yang terlebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, bermula yang terlebih afdal. Awana afdal aksaru sawaban, yang terlebih banyak nisbah pahala, itu mana afdal. Bagi orang yang berjalan di dalam waktu yang pertama. Orang yang berjalan musafir waktu zuhur atau waktu maghrib, itu mana waktu pertama. Ni masalah jamak. Ya, dia berjalan waktu yang pertama. Jadi afdal bagi orang yang berjalan dalam waktu yang pertama, ia takhirkan, yakni buat jamak takhir. Dia baru nak jalan, dia zuhur pun masuk. Maka yang afdal dia kata apa sini, dia terus niat jamak takhirnya. Masuk di zuhur tu, dia pun niat, aku jamakkan akan sembahyang fardu zuhur ini dalam sembahyang fardu asar sebagai jamak takhir. Dan bagi yang lain, ia jamak takdim. Bagi yang lain maknanya jamak takdim, yakni jika ia berjalan dalam waktu yang kedua. Dia berjalan dalam waktu yang kedua atau bukan waktu yang pertama dan yang kedua. Misal seperti berjalan yang antara keduanya atau pada keduanya, jamak takdim afdal, melainkan jamak takhir. Melainkan jika jamak takhir itu dapat berjamaah. Jadi afdal dia buat jamak takdim apabila dia berada dalam waktu yang kedua. Ya. Kalau kita berjalan mula memang waktu pertama. Kan? Kalau waktu kedua dia keluar je waktu kedua, afdal maknanya dibuat jamak takdim. Tengok tak? Dan jika ia berjalan dalam waktu yang kedua, dia berjalan waktu apa? Asar. Dia berjalan waktu asar. Jadi aula bagi dia jamak takdim. Bila tak berjalan macam mana? Dia berjalan waktu asar, dia masalah di tengah-tengah jalan. Dia pergi musafir, nak pergi ke mana? Pahang jalan. Tiba di Kuala Lumpur, dia berhenti. Kan? Sekarang nak start jalan balik waktu asar tadi. Macam tu maksudnya. Jadi afdal bagi dia buat jamak takdim. Dia buat takdim dulu, akan jalan. Jadi kalau nak taswir, kita mula nak berjalan, nak keluar waktu asar pun nak keluar kan. Itu maknanya zuhur kita dah semayang kat rumah dulu. Tu tak boleh nak taswir masalah. Ini masalah berlaku di tengah jalan. Sebab kalau semayang yang kedua dimulakan, dahulu buat jamak takdim, sedangkan dia nak keluar waktu asar, mana waktu zuhur dia ada dalam kampung lagi, mana boleh jamak. Itu dibuat macam biasa je lah. Ini masalah taswir, masalah ni dapat digambarkan masalah di tengah-tengah musafir. Tengah musafir tu, maka masuklah maknanya waktu semayang tadi, maka dia berehat, dia nak berjalan balik tu, nak berjalan waktu kedua. Ketika itu afdal dia buat jamak takdim. Di tengah semayang masuk zuhur, dia semayang zuhur, kemudian ditarik asar tu masuk dalam tu. Jadi kalau masuk asar dia jalan terus je. Itu maknanya segi keafdalan. Ya. Seperti berjalan ia antara keduanya. Dia sedang berjalan ni antara kedua waktu zuhur dengan asar. Ya, itu. Pada keduanya itu jamak takdim afdal. Melainkan jika jamak takhir itu dapat berjamaah. Itu masalah dia, afdal dibuat jamak takhir pula. Kalau sikit dibuat jamak takhir, tak ada orang, dia seorang. Jadi kalau buat jamak takdim kat jamak takhir kan ramai sana kat tempat tu, dapat sembahyang jemaah jalan. Maka afdal diraikan jemaah, iaitu buat jamak takhir. Atau sunyi daripada hadasnya yang berkekalan, nisbah kepada jamak takhir. Biasa kalau jamak takhir dirasa lepas asar, biasanya apa? Jamak takhir hadas ini makna tidak
keluar lagi. Itu afdal dia nanti kepada nisbah orang yang bersifat dengan dia, itu macam kena salisil baul kan. Tapi biasanya lepas asar tu, waktu asar tu dia hilang. Afdal ditunggu waktu asar. Sembahyang sana kang bawa ketika dia dalam keadaan suci betul, maka dibuat sembahyang jamak takhir. Dia masukkan zuhur dalam asar. Afdal jamak takhir. Demikian lagi orang yang hendak mendapat akan wukuf di Arafah, dapat wukuf di Arafah atau dia dapat akhir waktu, kerana yang menutup auratnya. Dia kalau sembahyang takdim kang, yang menyebabkan takut tak dapat wukuf di Arafah, dia lambat, jadi dibuat masuk terus, buat takhir dan terus, buat dikejauhkan supaya dapat wukuf. Wukuf sebenarnya sengaja daripada apa? Rukun. Kalau tak wukuf di Arafah tak sah terus haji. Kalau wajib haji tu, haji masih sah lagi, kena bayar dam yang rukun. Atau kena menutup aurat. Dia kalau sembahyang jamak takdim dalam keadaan peperangan dan sebagainya, mungkin aurat dia tak dapat nak tutup betul. Dan kalau dia buat jamak takhir, dia yakin bahawa di sana besok dia dapat menutup aurat di tempat misalnya lah, keyakinan dia. Maka afdal dia meraihkan makna tempat yang dapat menutup aurat dengan sempurna, itulah dibuat jamak takhir. Itu di antara benda-benda yang menyebabkan perubahan ni. Dan orang yang faqidu tahurain, loceng abu lah tu, ada jual aiskrim. Dan orang yang luput dipanggil faqid, mana orang yang luput. Tahuraini, dua alat bersuci. Apa dia? Orang yang tidak ada air dan tidak ada tanah. Ya, dia nak ambil sembahyang, air tak ada. Dan dia nak ambil tayamum, tanah pun tak ada. Dia macam orang yang kena habas, ditahan. Dalam peperangan dia ditahan, masuk dalam tahanan. Jadi tempat tu air tak ada, nak ambil tanah pun tak dapat, dan lokap. Jadi semalam sembahyang macam buat ditakhir, mana lebih elok. Sebab apa? Mungkin di saat ujung kerang dia lepas ke, bila dia lepas dapat dia menyempurnakan wuduk, kan? Itu maksudnya. Habis. Syahdan harus mengerjakan sembahyang jamak takdim di dalam negeri kerana hujan. Jamak takdim ya kerana hujan, jamak lil matar panggil. Jamak kerana hujan, dibuat jamak takdim sahaja. Ya, tengok syarat-syarat ni. Sekarang mungkin tak timbul masalah ni, sebab masalah dulu masalah kedudukan kenderaan, ya. Sekarang masuk kereta tak kena hujan dah. Dulu nak pergi dia pakai apa, payung, daun pisang. Atau dia pakai payung keladi Sarawak, kan dulu. Wah, payung. Jadi kalau hujan lebat biasanya memang lokos tu. Jadi oleh kerana tu ada cara dia sini untuk, maknanya apa? Dia buat jamak takdim, tengok uraian di sini. Syahdan harus, mana tidak wajib, harus mengerjakan sembahyang jamak takdim di dalam negeri, padahal jamak ketiga musafir. Ini ada jamak dalam negeri. Mana apa maksud dalam negeri? Dia mukim, dia tidak bermusafir, itu maksud dia. Dan kadang dia tidak musafir, dia boleh lagi buat jamak. Tapi jamak apa? Takdim. Sebab apa? Matar, hujan. Dan jika tiada lebat sekalipun, dengan syarat, ini syarat dia. Jika mereka itu sembahyang berjamaah, itu pertama dia. Kalau sembahyang rumah tak boleh buat. Ya, ini sembahyang berjamaah di masjid. Kan? Baik. Sekarang di sembahyang berjamaah pada tempat yang jauh daripada kediamannya. Dia pula jalan kaki misalnya, bukan jauh. Jadi biasanya dia kalau pergi balik ke rumah ni kan, nak balik isyak ni kan kena hujan dah, tak dapat jemaah. Jadi dia selesaikan situ buat jamak takdim sekali arung. Ya. Tempat yang jauh daripada kediaman, lagi pula beroleh kesakitan, mana kesukaran sungguh tiap-tiap mereka itu dengan hujan pada jalannya, mengganggu dia. Sebab masalah ni elak dia tak timbul sekarang, sebab kita ada kenderaan kan, tak ada apa, masuk kereta jalan. Tapi kalau dulu ni masalah dia. Jadi nak pergi patah balik kan, hujan takut tak dapat jemaah isyak. Jadi ketiga itu ini syarat dia. Dan lagi disyaratkan ada hujan pada ketika takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Di sembahyang maghrib
kemudian dia pun niat sebagai jamak takdim. Dia dalam sembahyang maghrib tu dia niat, aku jamakkan sembahyang fardu isyak kepada sembahyang fardu maghrib sebagai jamak takdim. Habis. Ketiga dia angkat takbir sembahyang maghrib, contohnya kita jamak dengan isyak atau zuhur dengan asar dan sembahyang zuhur tu. Masa dia angkat takbir ihram hujan ada. Satu. Dan salamnya. Mana ketika dia bagi salam tu Kang, hujan masih ada. Mana kalau hujan dah reda, habis angkat takbir ada, lepas tu tering tu, habis tak ada jamak. Ya, jamak dia jadi. Dan pada takbir atau ihram sembahyang yang kedua, mana pada dua-dua takbir ihram hujan kena ada. Yang pertama dan yang kedua. Dan pada ketiga salam. Dan jika putus hujan pada ketiga yang lain pada sekalipun tu tak apa. Di tengah angkat takbir dia kan, okey, rakaat pertama di tengah sembahyang hujan berhenti. Tiba-tiba nak salam kan hujan ada balik. Ya, dan takbir ihram rakaat sembahyang yang kedua tadi yang dijamakkan sebagai jamak takdim, hujan ada lagi. Tapi kalau lepas disalam je hujan pun berhenti, habis. Itu tak boleh. Ya, dia nak takbir sembahyang kedua dah tak hujan dah. Ketika itu tak boleh dibuat jamak takdim. Ya, itu saja. Itu syarat. Di mana hujan ada dalam 3 keadaan. Pertama takbiratul ihram sembahyang pertama, yang kedua takbiratul ihram sembahyang kedua, dan ketika dia beri salam yang pertama. Itu sembahyang yang pertama. Habis. Ada tengah tu kalau berhenti tak apa, sekejap. Maka diketahui daripada demikian itu, diketahui mana dipaham bahawa tiada harus jamak takdim dalam negeri, mana orang bagi orang yang tidak musafir kena hujan jika ada mereka sembahyang di dalam rumah. Itu tak boleh. Hujan lebat dia pun sembahyang apa? Jamak takdim. Mana mazhab kau pakai? Salah sebab tidak ada ilat, dia tak ada sini. Tak ada sebab. Dan jikalau berjemaah sekalipun, walaupun dijemaah dalam rumah tadi, mana dalam rumah tak boleh dibuat jamak takdim lil matar, bagi hujan. Atau pada ketika yang hampir dengan rumahnya, pada tempat yang hampir dengan rumahnya pun tak boleh juga. Pada kait tadi jauh. Bila jauh dia patah pergi lepas maghrib, dia patah nak balik ke masjid, dia balik rumah jauh, hujan takut tak dapat jemaah ni. Situ dimaafkan. Tapi kalau rumah dia dengan sepanjang jalan ni tak apa masalah tu. Dekat di jalan berapa tapak dah sampai, maka tak boleh dibuat jamak takdim bagi hujan lil matar. Atau pada tempat yang hampir dengan rumahnya, taswir dia sekira-kira tiada kesakitan di jalan. Masa sekadar 4-5 langkah tu nak pergi nampak ni tak penat sangat, tak masyakal sangat. Itu tak boleh buat. Atau tempat yang jauh tetapi ada bagi mereka itu teduhan pada jalan. Kita ada kan teduhan jalan? Kereta lah, masuk kereta, payung ada kan. Atau sembahyang mereka masing-masing. Ya. Dia pergi pun masjid pun sembahyang seorang, bawa berjadah kan. Tujuan dia tadi nak jemaah. Dan demikian lagi tiada harus jamak takdim kerana yang lain daripada hujan. Misal seperti demam, ya, atau lainnya. Ada setengah pendapat mengatakan boleh jamak lil marad kerana sakit. Ya. Tapi sini tak pilih sini. Jamak takdim tadi dibuat untuk hujan saja. Tiada harus kerana tadi. Kerana sakit, demam atau lainnya. Tetapi di ikhtiar setengah ulama tu, mana ikhtara ba'dun fuqaha, mana memilih setengah fuqaha, setengah ulama fiqh, jika diketahui akan datang demam tu pada waktu yang kedua. Dia penyakit ini dia dah dia boleh ukur atau ghalib biasanya waktu kedua asar atau waktu isyak, dia datang sakit yang sangat kuat misalnya. Maka sini ada setengah pendapat mengatakan boleh dibuat jamak takdim. Maknanya waktu maghrib kan dia tarik isyak termasuk dalam maghrib, sebab masa isyak kan mungkin dia suka nak semayang, ya, dia bantai sakit kuat ke dan sebagainya. Ada pendapat mengatakan itu. Maknanya jamak lil marad itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Setengah mengatakan harus, setengah mengatakan tidak. Ada penjamak bagi hujan itu sepakat dengan syarat-syarat yang telah diberikan.
Jadi demam pada waktu yang kedua yang menegar daripada semayang. Ya, umpamanya biasanya apa? Lepas maghrib atau lepas zuhur dia kena penyakit yang menyebabkan dia tak sadar. Ya, biasanya jadi gitu. Hilang ingatan dia. Dia kena penyakit gila babi. Atau sebagainya lah. Gila babi tak tahu kan, dia pusing-pusing betul sadar balik. Kalau mana penyakit yang menyebabkan dia nak semayang memang tak boleh, teruk sangat contohnya, maka boleh ditakdimkan. Ya. Demam pada waktu yang kedua yang sifat demam tu menegah daripada sembahyang. Hamba tak boleh sembahyang tu, maka harus ia jamak. Ya, pula seperti hujan, macam jamak kerana hujan boleh. Satu. Dan keluar kata dengan jamak takdim, jamak takhir tidak harus. Ya, tidak harus sama sekali dibuat jamak takhir pada masalah hujan, matar atau masalah marat sakit. Sebab apa? Kerana barangkali putus hujan pada waktu yang kedua. Tu. Dia hujan, kemudian dia nak jamak tamat takhir. Kalau buat jamak takhir maknanya tak semayang maghrib ni, nak semayang kan? Tak boleh. Kan hujan putus kan habis, dia semayang pertama jadi qada pula kan. Ya, itu tak boleh. Jadi yang boleh ni ialah takdim saja pada masalah hujan, tak ada khilaf. Pada masalah sakit ada khilaf ulama. Itu saja. Dan sunat bagi orang yang semayang jamak, sama ada takdim atau takhir, ia semayang sunat zuhur. Tengok ni banyak orang tanya ni. Ya, tulis kat depan tu muka surat. Masalah-masalah penting. Ya, ni masalah penting tengok ni. Macam mana kedudukan semayang qabliyah dan ba'diyah bagi semayang kita jamak? Ya, kita jamak takdim atau kita jamak takhir, maka sunat qabliyah tu kedudukannya macam ni nak buat. Tengok sini. Dan sunat bagi orang yang semayang jamak itu sama ada umum dia, takdim atau takhir. Ia semayang sunat zuhur yang qabliyah. Ni contoh kita buat zuhur dengan asar jamak. Buat semayang zuhur qabliyah, kemudian demikian lagi maghrib. Maknanya semayang yang pertama dia buat contoh ini. Ya, kalau maghrib kita nak semayang semayang apa dia panggil ni? Jamak takdim. Ya, sebab semayang maghrib dulu. Dan semayang zuhur. Jadi kita buat qabliyah maghrib atau qabliyah zuhur dulu. Kemudian jamak. Mana kita tarik lepas semayang maghrib kita tarik isyak masuk. Ya, akan kedua fardu. Kemudian lepas daripada itu semayang sunat zuhur ba'diyah. Ini kalau kita zuhur dengan asar. Kita semayang qabliyah zuhur, kemudian kita semayang zuhur, kemudian kita jamakkan dengan asar. Habis saja. Ya, kemudian dia semayang sunat zuhur ba'diyah. Ya, semayang sunat zuhur ba'diyah. Padahal dah semayang asar dia kan dah jamak takdim. Boleh, tak apa masalah ni boleh. Semayang qabliyah, kemudian dia semayang sunat asar. Kemudian baru dia semayang sunat asar. Mana dia meraihkan semayang rawatib ini mengikut waktu dulu. Waktu dulu mana tadi? Zuhur. Kemudian dah habis jamak, buat zuhur pula ba'diyah. Kemudian buat qabliyah dan ba'diyah bagi semayang semayang asar tak ada qabliyah aja. Maknanya semayang asar punya. Kalau isyak begitu juga. Demikian pada maghrib dan isyak. Kalau kita nak buat semayang maghrib, isyak kita semayang maghrib sunat qabliyah. Betul, kita semayang maghrib, kemudian kita jamak takdim, tarik isyak. Lepas semayang isyak jamak takdim ni, kita semayang sunat ba'diyah maghrib, kemudian kita semayang balik qabliyah dan ba'diyah isyak. Tu. Ya, itu cara susunan dia. Akan pening pula macam mana nak buat ni. Dia berkumpul dua ni. Ya. Satu. Yang kedua ada masalah gharib. Dalam masalah sunat rawatib ada satu masalah pelik. Iaitulah sama waktu masuk tapi berlainan waktu akhir. Ya, contoh zuhur. Masuk je semayang zuhur, sunat kita semayang qabliyah zuhur. Ya, tiba-tiba dia tak semayang sunat qabliyah zuhur. Sebab orang dah kamat di atas masjid ni. Dia pun semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, maka dia boleh tak semayang qabliyah zuhur? Jawab dia boleh. Sebab waktu dia sini pelik. Ikhtilaf permulaan, ya, ittifaq pada akhir. Permulaan zuhur dengan qabliyah dengan ba'diyah dia ikhtilaf.
Sebab masuk qabliyah zuhur dengan masuk zuhur. Tapi habis qabliyah zuhur bukan dengan semayang zuhur. Habis qabliyah zuhur dengan habis waktu zuhur. Ya. Jadi maknanya dia semayang qabliyah zuhur, dia tak dapat semayang. Sebab dia datang lewat, orang dah kamat kat masjid, dia pun semayang lah jemaah zuhur. Lepas zuhur dia buat qabliyah, boleh. Kemudian dia buat ba'diyah. Dan boleh dicantum pula. Ya, boleh cantum saja aku semayang sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Dia buat yang muakkad dengan ghairu muakkad. Ada 4, 8. Dia semayang straight 4 rakaat. Wah, pening orang tengok ni. Di mana kitab kau ambil, tanya dia. Belajar panjang sikit. Ya, jangan pandai nyalakan orang. Belajar banyak sikit. Kita Matlaul Badrin ada tu. Kitab Matlaul Badrin ada tu. Boleh. Atau maksud dia apa? Masuk waktu dia berbeza, tapi akhir waktu ittifaq, disepakat. Mana akhir qabliyah dan akhir ba'diyah sekali. Iaitulah habis waktu semayang tu sendiri. Ya. Masuk dia berbezalah. Masuk qabliyah dia dulu, ba'diyah lepas semayang baru masuk ba'diyah. Tapi akhir dia tidak, akhir sama. Bahkan boleh dicantumkan dua tu sekali. Itu dia antara beza dua semayang. Ya. Habis. Kemudian babus salatil Jumaah wallahu a'lam.